Actually, cabaran bila buka Samurai Yakiniku ni bukanlah dari segi preparation makanan tu. Sebab makanan yang kami buat, kalau follow SOP yang kami tetapkan, tak ada masalah langsung. Cuma cabaran dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Untuk siapa-siapa yang baru singgah dekat channel ni, saya just nak bagi tahu kepada anda yang saya sekarang ada dua bisnes. Satu kedai komputer dekat Kota Baru, Kelantan, dan satu lagi restoran Jepun nama Samurai Yakiniku. Ada dua dekat Kota Baru dan juga dekat Bangi. Bangi tu dekat Bangi Gateway lah. Antara soalan yang ditanya kepada saya, sebab saya asalnya buat bisnes komputer. Tiba-tiba 2019 saya mula menceburi dalam bisnes restoran ni. Jadi orang tertanya, kenapa saya beralih ke bisnes restoran? Actually bukan beralih lah, tapi saya buka satu lagi cabang bisnes saya. Dia kena tengok balik, kena undur balik kepada bisnes komputer tu sendiri. Saya mula terjebak dalam bisnes komputer ni pada tahun 2013. Ketika tu market sangat-sangat bagus, cuma ramai player ataupun banyak sangat kedai komputer menjadikan persaingan tu sangat sengit. Kemudian era e-commerce bermula, era e-marketplace macam Lelong, Lazada, Shopee, dulu ada 11 Street. So, era online shopping ni bermula, dan ketika tu kami, kedai-kedai komputer, menyaksikan taiko-taiko yang besar-besar ni, kedai-kedai yang kita panggil sebagai jerung, buang harga dekat online. Dia jual kadang-kadang below harga kos pun ada. So, sebagai kedai komputer biasa, kita tak dapat survive dengan apa yang dibuat oleh kedai-kedai besar ni. Jadi, ketika tu saya fikir kena do something. Of course, kami pun ada main online. Kami pun ada jual dekat, mula-mula kami jual dekat Lelong. Lepas tu kami jual dekat Lazada. Lazada jatuh kejap. Lepas tu 11 Street naik. Then Lazada naik balik. Lepas tu Shopee naik. Sampai sekarang actually Shopee pegang lah untuk e-marketplace ni. Kami pun ada jual dekat sana. Jualan pun Alhamdulillah lah. Nak kata tinggi sangat pun tak. Nak kata rendah sangat pun tak. Bolehlah hire dalam 2-3 orang pekerja macam tu. Tapi saya dengan apa yang berlaku, which is price war, peperangan harga yang berlaku dalam bisnes komputer ni dengan margin yang sangat-sangat kecil. Anda bayangkan, saya jual laptop yang berharga RM5,000 Malaysia, saya punya untung tu sekitar RM200 Malaysia sahaja. Bayangkan, so RM200 Malaysia tu kita kena cover customer tu selama 2 tahun. Okey, nak bagi anda senang faham lagi lah, sebiji pendrive harga dia mungkin RM16 Malaysia. Untung untuk pendrive tu antara RM1 ataupun 50 sen hingga RM1 Malaysia. Katakan pendrive tu rosak, maka kami kena hantar warranty dekat supplier dekat KL lah. Kami dekat Kota Baru, Kelantan. So, kena hantar warranty tu, kena bayar postage. Postage tu sekitar RM8 Malaysia. Bila kita tengok balik, kita buat kira-kira kan. Kita buat kira-kira, untung saya RM1 Malaysia. Saya kena hantar balik ke supplier tu RM7 Malaysia. Dekat situ saya dah rugi dah sebenarnya. Sama, jadi bila saya tengok balik bisnes komputer tu sendiri, dia tak berapa sihat sebenarnya. Dengan price war yang berlaku, dengan keuntungan yang sangat-sangat kecil. Untuk dapat gaji, ada rumah, ada kereta, makan seharian, kita kata makan enak jugalah, tapi tak adalah mewah macam makan steak ya, tak ada. Untuk dapatkan semua tu dengan bisnes komputer tak ada masalah, boleh buat insya-Allah. Tapi untuk kaya tu memang tak lah. Dia macam stagnan. Kau ambil gaji RM3,000 Malaysia, so RM3,000 je lah gaji kau. Kau nak ambil lebih pun kau kena buat tinggi lagi sales. Sedangkan sales kita dah sangkut setakat tu. Sangkut dekat satu angka lah, tak perlu nak sebut berapa kan. Jadi bila saya tengok keadaan ni, dan saya muda lagi, saya perlukan something yang lagi besar untuk kembangkan diri saya. Bukan gemuk tapi kembangkan saya punya portfolio dan sebagainya, supaya bila saya umur 40 nanti, saya achieve something. Saya tak ada fikir nak bersara. Saya just nak fikir something yang bila buat kita happy.
Saya cari intai banyak bisnes. Saya intai bisnes A, intai bisnes B, tapi macam tak sesuai dengan saya. At last saya jumpa dengan partner saya, kita decide untuk buka restoran. Cuma tak terfikir untuk buka restoran je pun. Ketika tu kita fikir nak buat cafe hipster, sebab 2018 kalau anda orang Kelantan, anda boleh saksikan sendiri terlampau banyak cafe hipster tengah naik ketika tu. Kita kira-kira macam senang gila nak buat kan, beli mesin kopi, lepas tu buat spaghetti pun tak susah buat sebenarnya. So tapi kami fikir macam kami tak ada basic tentang benda ni, knowledge pun tak ada. Tak apalah, hold dulu. Dalam 1 tahun lebih juga kami bincang bisnes tapi tak jadi, bincang bisnes tapi tak jadi. Partner saya tu saya kenal dari NGO, saya follow dia, bukan dia follow saya follow dia, pergi bagi bantuan dekat orang ramai semua. Dia pun memang ada bisnes dia sendiri ketika tu. So 1 tahun kami fikir tentang bisnes, dan last kali kami decide untuk buka Yakiniku, Samurai Yakiniku, sebuah restoran Jepun yang berasaskan bakar-bakar. So dia tak macam kedai sushi, perlukan benda yang kita kata fresh kan, benda yang memang complicated sikit. Tapi dia lebih kepada just potong daging dan bagi customer bakar sendiri kan. Daging tu memang cabaran. Actually cabaran bila buka Samurai Yakiniku ni bukanlah dari segi preparation makanan tu, sebab makanan yang kami buat kalau follow SOP yang kami tetapkan tak ada masalah langsung. Cuma cabaran dia, daging yang sampai kepada kita tu bentuk dia tak sama. Every time sampai, dia punya blok tu tak sama. Ada ketika daging tu akan lembut gila, ada ketika daging tu liat, walaupun kita dah pakai strip loin lah, kita dah pakai part yang mahal lah kita kata kan, but still akan ada masalah tu, and of course customer akan mengamuk. And business restoran ni dia menarik kalau nak dibandingkan dengan business komputer, walaupun dia lebih kurang sama, tapi dia lagi mencabar sebab bila customer duduk je atas meja, dia akan start rasa macam tak sabar. Customer tu dia akan rasa tak sabar bila menu nak sampai, bila makanan yang aku order ni nak sampai, dan bila dia makan je, dia suka dengan makanan kita, dia akan senyum lebar lah. Kalau komputer ni, dia lebih mendata. Customer datang, dia tanya kita nak beli laptop mana, nak beli bla bla bla. So kita entertain dia flow dia cantik je. Kecuali bila laptop tu rosak, barulah dia mengamuk kan. So kedai makan dia sedikit berbeza, dan kedai makan ni dia sangat fast face punya bisnes. Customer masuk, kita dah kena hidang lagi. Kalau makin lama customer duduk dekat meja kita, actually kita makin rugi sebab yalah, kalau dia duduk lama, sepatutnya meja tu dah boleh duduk 2 orang, 2 customer dalam 1 jam, tapi sekarang dia jadi 1 customer dalam 1 jam lah. Jadi kita kena fikir macam mana kita nak percepatkan lagi proses customer duduk dekat meja tu. Lepas tu kita kena fikir juga average buying power dekat meja. So setiap meja tu customer akan beli barang kan. So kita kena kira berapa dia bayar untuk meja tu lah, berapa makanan yang dia beli untuk meja tu. Kita tengok pada semua meja berapa average, mungkin 50, mungkin 60 kan. And saya lepas bertapak dekat Kelantan setahun macam tu, actually saya buka satu lagi cawangan dekat Setia Alam. Dekat Setia Alam tu buka dalam 2 bulan macam tu, tiba-tiba PKP. So bila PKP tu tak dapat run business dengan baik. Then ada sedikit masalah, saya dengan partner saya dekat Setia Alam, kami decide untuk berpisah. Cuma dia masih lagi menggunakan nama Samurai Yakiniku, but dia bukanlah milik saya dah. Lepas tu saya buka dekat Bangi Gateway. So Bangi Gateway tu alhamdulillah buat masa ni masih lagi lancar, smooth. Dan sempena dengan Ramadan ni, kami buat buffet Ramadan. Sebab tentang Ramadan ni dia quite menarik lah, sebab bila saya buka 2019, 3 bulan saya run, lepas tu tiba-tiba PKP lah bulan 3. 6 bulan saya run dekat business tu, dan PKP. 1 month after PKP actually puasa. So puasa saya tak pernah hadapi puasa. Maksudnya business Samurai Yakiniku tu sendiri tak pernah run ketika puasa. So kita tak tahu market demand tu macam mana ketika puasa. Tapi lepas fikir-fikir, sebab saya ada satu kawan lagi, dia buat pesta Thai, festival Thailand macam dekat stadium dan sebagainya.
Dia pernah buat satu pesta Thai. Macam anda tahu, pesta Thai ni dia mesti penuh. Ramai gila peminat makanan-makanan Thailand kan. So dia pernah buat masa Ramadan. Sayangnya tak ada sambutan. Orang tak berapa minat makan makanan Thailand ketika puasa. Dia run 8 hari saja, sepatutnya 1 bulan. Tapi dia run 8 hari, dia nampak kerugian yang agak besar. So dia tutup teruslah dia punya festival tu. So dari situ kami ambil sesuatu, which is kami rasa macam orang kita susah kot nak makan makanan yang bukan Melayu ketika Ramadan, kecuali dalam mall. Kalau dalam mall tu dia vibe dia lain, so kita orang-orang dia decide nak makan Korea ke nak makan apa kan. Tapi kalau makan dekat kedai dekat luar mall, orang kita lebih prefer makan makanan Melayu. Atas dasar tu kami decide untuk buffet, dan dalam buffet tu kami pun ada buat nasi kabsah, nasi Arab tu, wagyu, lepas tu ada bubur lambuk wagyu. Basically kami fusionkan lah makanan Melayu, makanan Arab dengan makanan Jepun. Kami fusionkan. So far dari segi penerimaan tu ramai yang puji lah nasi kabsah wagyu tu. Tapi disebabkan kami tak biasa buat buffet, kita kata buffet yang banyak barang ni kan. Macam dekat Bangi harga yang kami letak ialah RM85 Malaysia, dan di Kelantan kami letak pada RM59 Malaysia. Menu ada sedikit berbeza, tapi disebabkan ada banyak menu dalam tu kan, kami tak berapa pandai nak kawal dari segi flow. Untuk hari pertama dekat Kota Baru tak ada masalah, tapi dekat Bangi saya dapat feedback yang negatif lah. But of course sebagai orang bisnes kita tak boleh patah, kita tak boleh patah hati bila ada orang bagi feedback negatif kepada kita. Kita kena kaji punca masalah tu dekat mana dan kita kena perbaiki lah. Kita tak boleh macam orang komen negatif, kau ni nak jatuhkan Melayu, kau nak jatuhkan aku. Tak. Dia tak ada macam tu. Orang bagi feedback sebab orang nakkan sesuatu, orang expect something yang better dari apa yang kita sediakan kepada mereka. So apa yang kita kena buat, kita kena dengar dia punya feedback dan kita kena improve lah. Actually dalam kehidupan kita, kalau anda tak buat bisnes sekalipun, anda kena ada satu perangai yang suka muhasabah diri, satu perangai yang suka cek diri kita. Apakah perangai kita yang kita duk buat selama ni tak menyusahkan orang, tak membencikan orang. So kita kena tanya orang-orang yang rapat dengan kita, orang-orang yang jujur dengan kita, apa yang patut kita perbaiki diri kita. Bila kita dah hidup dalam keadaan certain situation and kita rasa dia tak ada masalah, kita tak akan perasan itu adalah masalah. Macam contohlah, paling senang perumpamaan kan, katakan ada burung berak di belakang kita, kita tak akan perasan ada najis tu kecuali ada orang tegur kita. That's why kita kena cari orang yang rapat dengan kita supaya dapat tegur kita. Lepas dia tegur tu, kita kena ambil baju, tukar baju lain lah, ataupun kita ambil baju tu, kita basuh lah kan. Kita tak boleh marah dia, kita tak boleh macam ikut akulah, aku ada tai burung atas baju aku tak kisah apa kan. Kita tak boleh macam tu. Kita kena open lah. Memang saya akui yang manusia dia ada satu sifat yang dia tak puas hati. Bila orang tegur dia, kita tak akan puas hati. Itu adalah ego kita. Itu benar. Even saya sendiri pun bila ada orang tegur saya, perangai kau macam teruk sikit, boleh tak ubah sikit macam ni ke, kan. Kita memang sakit hati, tapi kita kena guna akal kita. Kita kena fikir benda yang logik. Apa yang dia bagi tahu tu betul ataupun tak. Kita kena pertimbangkan benda tu. Mungkin betul and mungkin juga salah. Saya bila ada orang tegur dari segi macam pekerja ataupun servis kedai kan, saya akan siasat dulu. Adakah betul apa yang disampaikan oleh customer tu, ataupun mungkin apa yang pekerja saya buat tu adalah betul. So kita kena siasat dulu yang mana betul. Kita kena berpihak kepada yang betul lah. Kena tahu bila kita buat bisnes ni, kadang-kadang orang suka bagi negative feedback kepada kita, but actually dia pergi kedai pun dia tak pernah support pun bisnes kita. Dia just tengok daripada video-video, dia dengar dari orang lain dan dia buat judgement dia sendiri. Wujud manusia sebegini memang wujud. That's why kita kena siasat dulu lah. Bila sampai satu-satu berita kepada kita, jangan terus terima bulat-bulat lah. Saya teringat, lately saya ada dengar satu ceramah agama. Dia bagi tahu satu hadis tentang seorang sahabat Nabi. Detail dia anda kena cek sendirilah, tapi hadis ni hadis sahih. Sahabat Nabi, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah mukmin itu dia boleh berzina?
Kita kena faham, dalam Islam ada dua istilah, Muslim dan juga mukmin. Muslim ni adalah orang yang beragama Islam, tapi dia belum tentu lagi beriman. Maksudnya mungkin dia nama Islam sahaja atas on paper, surat dia punya IC tu Islam, tapi dia tak solat kan. Mukmin pula adalah mereka yang betul-betul beribadah kepada Allah. Dia Islam dan juga dia beribadah kepada Allah. So, bila sahabat tanya, adakah mukmin itu boleh berzina kan? Maksudnya dia memang tuju kepada orang yang memang solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, berbuat baik kepada orang tua. Memang dia tuju kepada manusia-manusia ni. So dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah mukmin itu boleh berzina?" Bukan maksudnya boleh berzina tu, tapi adakah possibility untuk dia berzina tu ya Rasulullah? So Rasulullah jawab, "Yes, boleh." Kan? Lepas tu sahabat tu tanya yang kedua, adakah seorang mukmin tu dia boleh mencuri? Rasulullah kata yes, possibility untuk dia mencuri pun ada. Dan dia tanya soalan yang ketiga, "Ya Rasulullah, adakah mukmin itu boleh berbohong? Possible tak dia berbohong?" Rasulullah kata tak. La. Ketika Rasulullah kata la, maksudnya kita manusia, possibility, sebab kita manusia, kita ada banyak kesalahan kan. Possibility untuk kita berzina tu ada. Mungkin kita tak tahan dengan nafsu kita. Ada satu hari tu kita tak tahu nak buat apa-apa, jadi nafsu kita mencanak naik dan kita nampak ada perempuan cantik dekat depan, so kita pun ajak dia pun terima kan. Nauzubillah lah kan. Itu possibility tu ada. Dan mungkin juga ada satu ketika kita macam tengok kamera ni cantik boleh lah ke ambil untuk aku guna kan. So kita pun curi barang kan. Possibility tu ada. Tapi untuk orang mukmin, sesekali pun dia tak boleh berbohong. Maksudnya bila Rasulullah kata la macam tu, tak. Kalau kita berbohong ataupun kita menipu, automatically kita bukanlah seorang mukmin. Itu yang kita kena faham dari hadis ni lah. Quite menarik sebab sepanjang saya hidup, saya ni dah tua dah, 33 tahun dah untuk tahun ni, saya tak pernah dengar hadis ni. Saya belajar dekat sekolah agama, saya pun dibesarkan dalam keadaan golongan tabligh, golongan usrah, tapi saya tak pernah dengar hadis ni. Bila saya dengar hadis ni dalam 2-3 hari yang lepas, saya quite kagum lah sebab bukan nak cakap okey lepas ni boleh berzina, lepas ni boleh mencuri, tak, tapi somehow dia mengklasifikasikan perangai mukmin yang sebenar tu. Mukmin. Saya pun tak pastilah, sebab saya tak pandai bahasa Arab. So itu perkongsian saya kenapa saya start buat bisnes F&B. And jujur saya bagi tahu kepada anda, saya masih banyak tak tahu tentang bisnes ni, ada banyak lagi kekurangan. Saya ada partner, saya jaga bahagian sales and marketing, dan partner saya dia jaga bahagian operation. So kami nak kata saling melengkapi tu pun ada juga, tapi kita just bahagikan tugas lah. Saya betul-betul berharap kepada dia dan dia pun betul-betul berharap kepada saya. Kita tengok apa yang bagus kita boleh buat. Dalam bisnes ni, kita tak boleh expect yang apa yang kita buat tu terus jadi. Kita tak boleh, okey, aku buat marketing, aku bayar dia ni RM5,000 Malaysia, dia buat video untuk aku, boom, kedai kita penuh. No. Pengalaman saya pernah bayar YouTuber yang famous tentang makanan masa tu dia punya harga dalam RM2,000 Malaysia. Saya bayar untuk Samurai Yakiniku Kota Baru kan. Boom, lepas bayar dia, lepas dia publish video, penuh customer datang, penuh. Memang kemah seriously. But then bila buka Samurai Yakiniku Bangi, saya bayar YouTuber yang sama, harga dia pun dah naik ketika tu sebab dia dah famous kan. So lepas dia publish video, suram, tak ada sambutan langsung, orang pun tak berapa tengok dah. So the point is bukan pasal YouTuber tu, saya bukan nak sentuh pasal YouTuber, tapi saya nak cerita kadang-kadang kita usaha dah bagus dah, kita usaha seperti mana orang usaha dah, kita usaha seperti mana kita punya record dah, tapi bila Allah tak nak bagi, kita tak akan dapat. So that's why kita kena cuba bagi yang terbaik. Macam saya bagi tahu tadi lah, saya sendiri dalam bisnes F&B ni saya tak tahu apa-apa. Saya memang tak tahu apa-apa. Jadi saya kena belajar banyak lagi dari orang ramai. Even bukan bisnes F&B je, bisnes komputer. Bisnes komputer pun walaupun saya dah sustain lama kan, Mona Lisa actually dah sustain lama dekat Pantai Timur ni, kami boleh dikatakan pegang banyak award lah. Kami menang macam Acer nombor 1 Pantai Timur, latest kami dapat Asus nombor 1 Pantai Timur. Kami memang dapat banyak award, tapi kalau nak dibandingkan dengan kedai-kedai komputer dekat Lauya, dekat KL tu jauh langit dan bumi lah. Kami ni bumi, mereka langit lah. Dia punya jualan tu gila-gila punya. Gila-gila punya. So last kali sebelum saya tutup video ni, saya nak kongsikan dengan anda,
Saya memang kalau anda tanya saya hobi ataupun passion saya apa kan, saya bukan tak berapa minat main game. Okey lah, main game pun okey, tak ada masalah sangat. Lepas tu buat video pun okey juga, tak ada masalah sangat. Tapi saya passion saya betul-betul dekat bisnes. Saya suka belajar tentang bisnes, saya suka buat eksperimen dengan bisnes. Cuma saya aware yang saya hanya ada satu badan sahaja, jadual seharian saya pun memang padat gila. Walaupun ada banyak juga request ataupun orang ajak saya untuk JV dengan bisnes mereka, tapi saya terpaksa tolak sebab saya kena fokus satu persatu lah. Itu saja untuk video kali ini. Kalau anda rasa video ni bermanfaat untuk anda, anda boleh tekan butang like, anda boleh share kepada kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh.